Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita yang paling menggemparkan kita di seluruh Malaysia. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan merombak kabinetnya pada hujung minggu ini? Ikuti terus ulasan selepas ini. Kita digemparkan dengan kenyataan daripada Harapan Daily dengan tajuk Rombakan Kabinet Januari. Kenapa Januari dan bukan Disember? Januari, kenapa tak Januari? Kenapa tak Disember? Itu reaksi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pemberita selepas menghadiri majlis kesyukuran sempena setahun pentadbiran Kerajaan Madani di Putrajaya malam tadi. Beliau yang juga Menteri Keuangan dilihat masih berteka-teki untuk mengesahkan sama ada akan berlaku rombakan kabinet dalam masa terdekat. Reaksi Anwar itu selepas diminta mengulas tentang ramalan yang dibuat program podcast Keluar Sekejap kemarin bahawa rombakan kabinet yang mungkin berlaku Januari tahun depan. Sejak berbulan lalu, desas-desus mengenai rombakan kabinet hangat dibangkitkan terutamanya selepas jawatan Menteri Perdagangan dan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup kosong susulan meninggal dunia Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai lalu. Sebelum ini, Anwar ada memberi bayangan akan mempertimbangkan rombakan kabinet kerajaan perpaduan dengan difahamkan akan menggugurkan beberapa menteri atau timbalan menteri yang dianggap kurang cemerlang. Saya secara peribadi sebagai penganalisis politik bebas dan juga sebagai pengikut politik bebas di Malaysia, saya bersetuju kalau ada menteri dan timbalan menteri yang dianggap kurang cemerlang digantikan. Buat apalah mereka menjadi menteri? Buat apalah mereka menjadi timbalan menteri kalau mereka tidak dapat menjalankan tanggungjawab dengan cemerlang? Lebih baik ditukar dengan orang yang lebih kompetitif, lebih cemerlang. Kerana dunia sekarang ini bukan memerlukan orang yang hanya duduk dan tak buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Dunia sekarang memerlukan pemimpin yang cekap, pemimpin yang dinamik, pemimpin yang progresif yang dapat membawa Malaysia, memacu Malaysia ke jalan yang lebih makmur dan lebih beruntung. Dan kita boleh lihat Anwar Ibrahim sendiri sebagai sosok yang boleh ditiru. Beliau tidak pernah bercuti. Beliau tidak pernah berhenti. Beliau sibuk sepandang waktu untuk mahu melihat Malaysia ini menjadi Malaysia yang dikagumi semula sebagai harimau Malaya. Pada masa ini, jemaah menteri didominasi PKR diikuti gabungan dua terbesar dalam kerajaan iaitu Barisan Nasional yang semuanya diwakili UMNO. 8 pemimpin parti diterajui Perdana Menteri itu dilantik sebagai anggota kabinet, termasuk Anwar sendiri yang turut memegang portfolio Kementerian Keuangan. BN mengemudi 6 kementerian dengan pengerusinya yang juga Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Sekutu PKR dalam Pakatan Harapan PH iaitu DAP dan Parti Amanah Negara masing-masing diberi 4 dan 2 kementerian. Sementara itu, gabungan Parti Sarawak GPS pula diberi jawatan timbalan Perdana Menteri bersama 5 kementerian. Satu lagi sekutu Pakatan Harapan iaitu Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO mempunyai presidennya sendiri, iaitu presidennya Datuk Iwan Benedik sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Mewakili Gabungan Rakyat Sabah GRS, Armizan Muhammad Ali dilantik Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak. Saudara-saudara sekalian, Anwar juga pernah berkata sebelum ini bahawa beliau akan fikir dulu untuk rombak kabinet. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan berfikir terlebih dahulu berhubung kemungkinan melakukan rombakan kabinet. Rombakan nanti saya fikir dulu, kata beliau dalam siaran di September 27, 2023. Perdana Menteri berkata demikian
kepada media selepas merasmikan Majelis Penutup Sidang Kemuncak Teknologi Komunikasi Maklumat. Sekian dulu, Malaysia kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi berita buruk untuk Parti Bersatu dan khususnya presidennya, yaitu Muhyiddin Yassin. Dipetik daripada Harapan Daily bertajuk "Bersatu akan tertinggal jauh sebelum PRU 16," kata Puad Zarkasi. Apa pendapat Anda semua? Benarkah dan setujukah Anda dengan kenyataan daripada Puad ini bahwa bersatu akan tertinggal jauh sebelum PRU 16? Atau adakah sebelum PRU 16 bersatu akan mendapat titik baru, peralihan baru untuk mereka menjadi sebuah parti ataupun menjadi kuasa baru yang menjadi kuat semula. Ditambah pula dengan pengunduran diri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Parti Bersatu, adakah dengan kepimpinan baru Parti Bersatu dapat bangkit semula? Ataukah memang benar seperti yang dikatakan oleh Puad Zarkasi, Parti Bersatu akan ketinggalan jauh sebelum PRU 16? Saudara-saudara sekalian, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad dan Puad Zarkasi mengatakan bahawa bersatu tidak akan dapat bertahan lama seperti yang dijangkakan oleh Setiausaha Agungnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin, bahawa parti itu berpotensi untuk pergi jauh. Puad berkata, Hamzah lupa bahawa bersatu kini semakin ketinggalan berbanding PAS yang mempunyai negeri sandaran sendiri. Memanglah kita tahu, benarlah dikatakan oleh Puad Zarkasi ini bahawa PAS lebih berkuasa, PAS mempunyai cakar yang lebih hebat, pengukuhan yang lebih kuat. Kerana mereka mempunyai 5 buah negeri yang ditakbir sendiri oleh 4 buah negeri yang ditakbir oleh mereka sendiri. Selain daripada itu, kita pun tahu bahawa 4 ahli parlimen bersatu telah pun berpaling tadah menyokong Anwar Ibrahim, bukan daripada parti PAS. Saudara Puad berkata bahawa Hamzah lupa bersatu kini semakin ketinggalan berbanding PAS yang mempunyai negeri sandaran sendiri. Bersatu di mana negerinya? Tiada pun. Bersatu juga tidak mempunyai akar umbi yang sendiri dan hanya bergantung kepada PAS, kata kata Puad Zarkasi. Hamzah lupa parti itu kini semakin tertinggal jauh. Bukan sahaja ditinggal jauh oleh PAS, tetapi oleh ahli parlimen bersatu yang akan tinggalkan parti itu, kata Puad Zarkasi. Sebelum ini, kalau Anda masih ingat lagi, Puad Zarkasi pernah meramalkan bahawa 4 orang yang meninggalkan Parti Bersatu itu adalah permulaan. Dan akan ada lagi rentetan-rentetan dan ada lagi ahli-ahli parlimen yang mungkin dalam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 15 orang mungkin yang akan meninggalkan Parti Bersatu dan akan menyokong Anwar Ibrahim, kata Hamzah Zainuddin lagi. Kata Puad Zarkasi lagi, bukan Hamzah Zainuddin tetapi Puad Zarkasi. Kata Puad lagi, Hamzah lupa parti itu semakin ketinggalan atau tertinggal jauh. Bukan sahaja ditinggal jauh oleh PAS, tetapi ahli parlimen bersatu pun akan tinggalkan parti itu. Puncanya bersatu tidak ada akar umbi sendiri, kata Puad Zarkasi. Ia berjaya kerana PAS. Bersatu gagal mengganti UMNO. Bersatu tidak ada negeri sandaran macam PAS, UMNO dan PKR, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Hamzah sebelum ini menggesa ahli bekerja lebih keras untuk parti yang menurutnya berpotensi pergi jauh berdasarkan prestasi pilihan raya lalu. Dalam ucapannya kepada perwakilan parti di Pusat Convention Ideal semalam, Hamzah berkata dalam tempo sesingkat 6 tahun, parti itu mampu memenangi 31 kerusi parlimen. Katanya juga,
Parti lain selepas 10 tahun tertubuh belum tentu boleh mencapai prestasi seperti Bersatu. Sementara itu Puad berkata, Bersatu akan ditinggal jauh sebelum PRU16 dengan wakil rakyat mereka akan mula beralih kepada PAS atau kepada Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim. Ini melemahkan daya juang wakil rakyat Bersatu. Mereka akan beralih jika tidak kepada PAS, akan beralih sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata Puad lagi. Bersatu akan ditinggal jauh sebelum PRU16, ujar beliau lagi. Bersatu kini diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas ia dibawa keluar daripada Pakatan Harapan untuk membentuk Perikatan Nasional Bersama PAS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.